السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi peluang sekali lagi oleh Allah untuk berkumpul dan menyambung kuliah kita dalam membaca sirah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita katakan dalam pertemuan kita sebelum daripada ini bahawa inilah sebenarnya tanda cinta kita, sayang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan senantiasa membaca kisah sejarah Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat manusia bercerita tentang kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita secara bermusim kita tidak putus-putus mempelajari kehidupan Rasulullah, dan yang lebih utama daripada itu ialah menterjemahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnah tinggalan baginda sallallahu alaihi wasallam kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sebenar, sebagaimana yang telah dizahirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in dan orang-orang salafus salih. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbahasan kita, iaitu pada muka surat 145 dalam kitab kita ini insya-Allah. Itu para pembesar Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu Jahal ingin menamatkan dan menghabiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selepas daripada kisah yang kita baca, Islamnya Umar, Islamnya Hamzah, Islam Hamzah dulu, kemudian Islamnya Umar. Maka Quraisy menggunakan pendekatan baru, iaitu secara rundingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada mereka itu keras dengan kaum muslimin, maka mula masuk fasa baru, iaitu fasa rundingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan Quraisy untuk berunding tidak terhenti sebatas jawapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana jawapan tersebut tidak secara terus terang menolak atau menerima. Kalau kita ingat lagi kisah Abu Walid Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan kepada Nabi 4 perkara, sama ada nak jadi raja, nak jadi yang paling kaya, nak jadi ketua, ataupun nak sembuhkan penyakit yang mereka sangka Nabi disamput jin dan seumpamanya. Jadi Nabi tak jawab semua itu, bahkan Nabi jawab dengan membaca ayat Al-Quran, sehinggalah kita sebut wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan kamu sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan, kalaulah sebenarnya kamu nak menyembah. Jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara ataupun tidak jelas sama ada menolak atau menerima pelawaan Quraisy pada sangkaan mereka. Pada sangkaan kita jelas adalah bila Nabi baca begitu tu maksudnya kamu Quraisy tak setawar kerana aku berada pada jalan yang benar. Maka untuk itu mereka bermusyawarah, lalu berkumpul di depan Kaabah
setelah matahari terbenam, lalu mengirimkan utusan untuk mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dekat dengan Kaabah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau baginda datang ke sana, mereka kembali menawarkan tawaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Utbah. Di sini baginda menjelaskan bahawa dirinya tidak boleh melakukan hal itu sebab sebagai rasul baginda hanyalah menyampaikan risalah Tuhan. Bukan itu maksud Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah, dan bukan nabi untuk membuat keputusan memilih daripada kalangan apa yang mereka tawarkan, melainkan yang nabi pilih adalah untuk meneruskan dakwah nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menerima, maka mereka akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan jika tidak, baginda akan bersabar sehingga Allah yang akan memutuskan. Ini jawapan Nabi kepada mereka. Lalu mereka meminta baginda untuk membuktikan dengan beberapa tanda. Di antaranya agar baginda memohon kepada Tuhannya membuat gunung-gunung bergeser dari mereka, membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai-sungai, serta menghidupkan orang-orang yang telah mati sehingga mereka mahu mempercayai. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya seperti jawapan sebelumnya, bahawa aku ni rasul. Kerja aku ialah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah nak bagi yang kamu minta, Allah boleh bagi. Tapi aku hanya menyampaikan. Kemudian mereka minta pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda memohon kepada Tuhannya untuk mengutuskan seorang malaikat yang membenarkan kerasulan mereka, kerusulan Nabi, dan menyediakan taman-taman, harta terpendam, serta istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Namun baginda tetap menjawab seperti jawapan sebelumnya. Tak boleh permintaan yang pertama minta pula. Kalau tak boleh gunung ganang terbentang, bumi terbuka dan seumpamanya, sekarang ini minta Tuhan utuskan seorang malaikat. Minta utuskan malaikat mengaku kerasulan kamu. Dia orang yang diminta ni bukan dengan ikhlas pun. Hak mari daripada tanda-tanda kenabian sebelum ni banyak dah. Tapi ni minta dipanggil takabburan wa inadan. Minta dengan takabur dan juga degil dalam menerima ajaran Allah. Macam kita kadang-kadang minta mengajar, kalau betul mari hang royak. Hadap pun bukan nak suruh percaya. Bila orang mari tak percaya juga. Kita berhujjah kadang-kadang sebahagian daripada manusia. Kita berhujjah, kita kata Al-Quran kata, hadis kata. Dia kata, orang mari dalil. Mana Quran kata, mana hadis kata. Bila kita orang mari Quran, orang mari hadis, dia kata, Tuhanmu, aku lain. Tak terima juga. Sebab apa? Inadan wastikbaran. Bukanlah mereka ikhlas meminta hujjah, tetapi hanyalah untuk suka-suka berdebat dan seumpamanya. Manusia akhir zaman apa ada juga ni. Sifat dia nak debat, bukan cara nak mencari kebenaran. Bila datangkan hujjah daripada Al-Quran, datangkan hujjah daripada Al-Hadis, dia tak tunduk dan patuh kepada hujjah Al-Quran dan Hadis. Itu tahu. Kita dalam agama, kita bukan ikut siapa yang kita suka. Kita dalam agama ialah kita mengikut apa yang Allah dan Rasul suka. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrih. Tidaklah bagi seorang mukmin dan mukminah
Apabila Allah dan Rasul memutuskan satu perkara, dia kata pilihan terletak di tangan aku, sama ada aku nak terima ataupun tidak. Tak boleh. Orang mukmin sifat dia sami'na wa ata'na. Bila dengar, kena taat. Tak boleh bila dengar, nanti ya. Kalau berasa nak ikut. Kalau tak nak ikut lagi, tak apa. Bila datang hujah Quran, kata arak tu haram. Mula-mula arak kata manfaat dia ada, cuma mudarat dia lebih besar. Dosa dia lebih besar daripada manfaat. Tahap pertama. Tak apa, minum aja. Datang tahap kedua, jangan minum arak waktu nak salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Jadi nak salat jangan minum arak. Lepas salat boleh minum. Tahap yang kedua, jangan pula zaman kita nak amal ke, tak ada dah tu. Tu tahap kedua. Mari tahap ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Tahap ketiga Allah Taala kata fajtanibu, jauhkan dia. Sahabat semua pecahkan tempayan arak yang ada. Sebab dulu Allah Taala benar, cuma dalam keadaan tertentu tak boleh. Tapi bila datang pengharaman secara total, maka tu sami'na wa ata'na. Zaman kita bila mari dalil Al-Quran, bila mari baca fatwa, tampal fatwa, majlis fatwa kebangsaan 1995, mana-mana masjid di Selangor ada berlaku kan? Tampal. Betul tak? Tapi dia tengoklah poket dia, tengok dinding masjid. Tengoklah poket dia, dinding masjid. Tunggu dulu. Pilihan dia nak letak dalam ni ke nak buang, tu pilihan dia. Tak. Sifat mukmin bila datang sesuatu perintah daripada Allah, tak ada melainkan sami'na wa ata'na. Itu sepatutnya kita. Baik. Jadi kembali kepada debat ataupun pertanyaan Quraisy, mereka bukan nak kebenaran. Mintalah hantarlah malaikat. Minta supaya hantar malaikat. Kalau sekiranya datang malaikat, tak beriman juga. Nabi ke apa tak tunjuk mereka? Bulan terbelah dua, tunjuk dah. Apa lagi tak tunjuk? Kalau perikat bulan terbelah dua tu, hak tu pun tak beriman. Tak tahu. Zaman kita ni bulan-bulan pun ada, terbelah dua pun ada. Nak pilih hak mana boleh tak? Nah. Zaman kita ni tidak bak mukjizat, bak lain. Baik, bahkan mereka menantang beliau agar mendatangkan azab dengan cara menimpakan kepingan-kepingan langit di atas mereka. Mereka mencabar langit. Kalau benar, maka timpakan kepada kami langit, dia jatuh langit. Baginda menjawab, hal itu semua merupakan kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan menjatuhkannya. Itu semua hak Allah, bukan hak aku. Aku ni menyampaikan risalah Allah. Menanggapi jawapan itu, mereka malah membantah dan mengancam beliau. Akhirnya baginda pulang dengan hati yang teriris sedih. Nabi SAW balik dalam keadaan sedih. Tatkala Rasulullah SAW berlalu, Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan hanya ingin mencela agama dan nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran dan mencaci Tuhan-Tuhan kita. Sungguh aku berjanji atas nama Allah untuk duduk dekatnya dengan membawa batu besar yang mampu aku angkat dan akan aku hempaskan ke atas kepalanya saat dia sedang sujud dalam solat. Abu Jahal kata, demi Allah. Demi Allah dia kata. Dia percaya juga. Ada dia sebut nama Allah juga. Cuma selain daripada Allah ada lagi yang dia percaya. Dia panggil musyrik. Orang yang mensyirikkan Allah. Dia letak sesuatu selain Allah. Bukan satu kah, malah beratus-ratus. Itu panggil musyrik.
Kalau tanya siapa langit dengan bumi, dia kata Allah. Dia tak kata berhala dia. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya mereka siapa yang lah buat langit dan bumi, siapa dia? Mereka kata Allah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Imran ibn al-Husain, tanya, berapa Tuhan kamu sembah? Dia kata 7. 1 di langit, 6 di bawah. 1 dia di langit, hal lain di bawah. Sehingga akhirnya Nabi kata, kufurlah kamu yang bawah, berimanlah dengan yang di langit. Dia tahu sangat, cuma dia musyrik. Musyrik. Baik. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal kata, aku akan duduk dekat dia, bawa batu yang besar yang aku boleh angkat, aku akan hempaskan atas kepalanya saat dia sedang sujud. Maka setelah itu kalian mempunyai 2 pilihan. Bila Muhammad mati, kamu Quraisy ada 2 pilihan. Sama ada menyerahkan aku kepada keluarga Muhammad untuk dibunuh balas, atau melindungi aku terpulang kepada kamu. Dan setelah hal itu terjadi, silakan Bani Abdi Manaf berbuat apa saja yang mereka mahu. Serah kepada keluarga dia dan buat apa, yang penting Muhammad mati. Lalu pembesar Quraisy menjawab, demi Allah, sekali-kali kami tidak akan pernah menyerahkanmu pada sesuatu pun. Kami tak akan serahkan kamu Abu Jahal, lakukan apa yang kamu nak buat. Maka pada pagi harinya Abu Jahal ambil batu besar sebagaimana yang dia katakan. Kemudian duduk sambil tunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sebagaimana biasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dalam keadaan itu kaum Quraisy juga datang duduk di tempat mereka berkumpul sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud, waktu Rasulullah sedang sujud, Abu Jahal angkat batu tersebut, kemudian berjalan menuju ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jaraknya sangat dekat sekali. Akan tetapi bila dia dekat, tiba-tiba dia balik berundur. Dia undur. Wajahnya pucat ketakutan. Dan kedua tangannya tidak lagi mampu memegang batu yang besar, sehingga dia melepaskan batu tersebut. Bila pergi dekat dengan Nabi, tiba-tiba berundur, berubah muka jadi pucat, batu pun terlepas daripada tangan. Kemudian dia balik, jumpa dengan para pembesar Quraisy, menyaksikan perkara itu. Para pemuka Quraisy berjumpa dengannya, menyusulinya, lalu bertanya, ada apa denganmu wahai Abul Hakam? Abul Hakam adalah kunyah Abu Jahal. Kenapa dengan kamu? Tadi semangat sangat nak bunuh Muhammad, bawa batu bukan main besar, sampai dekat dia undur balik. Ni Gi Agustan tiba-tiba ada. Kamu ni orang hebat dah, gedebek, tak takut kau orang. Tiba-tiba sampai dekat Muhammad, kamu undur balik. Apa hal? Jawab Abu Jahal, aku sudah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan apa yang telah aku katakan kepada kalian semalam. Nak buat dah? Namun ketika aku mendekatinya, seakan ada unta jantan yang menghalangi. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya, baik rupanya, baik lehernya, ataupun taringnya. Aku tak pernah tengok unta jantan sebegitu takut. Binatang itu ingin menerkam
Aku tengok unta jantan menghalangi antara aku dengan Muhammad. Dengan rupa, dengan taring, dengan leher yang tak pernah aku tengok. Dan dia nak menerkam kepadaku. Lalu dengan takutnya Abu Jahal, rupanya dia takut juga. Tengok unta nak makan dia ni. Memang unta nak kah dia. Kita tengok yang unta baik. Kalau kejar ke unta, kejar ke beruk dia kecil kepala-kepala gitu. Nah, kalau kena kejar ke kucing, mari anjing liar, lagi. Ni unta besar, lagi. Unta ni tangan dia baik-baik, tangan dia marah jangan. Tapi nak boleh dia marah tu payah. Unta ni satu makhluk yang payah nak marah. Pukul lah macam mananya tak marah dia. Tapi jangan, kalau dah dia marah, dia akan cari apa dia dapat. Tu unta. Jadi lari Abu Jahal. Kita pergi Mekah tu tak ada rasa unta. Apa dia tak, jangan takut unta. Unta ni baik. Melainkan bila dia sangat-sangat marah baru dia marah. Ibnu Ishaq berkata, disebutkan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila menceritakan tentang kisah Abu Jahal, Rasulullah bersabda tentang kisah itu, kata Rasulullah, itulah Jibril. Hak dia nampak tu, itulah Jibril. Andai kata Abu Jahal mendekatiku, pasti dia akan disambar oleh Jibril alaihi salam. Jadi kalau dia pergi sungguh, maka boleh padah lah maksudnya. Boleh padah lah Abu Jahal. Baik, itu kisah. Kemudian manakala kaum Quraisy gagal berunding dengan cara mempujuk, janji yang menggiurkan, bahkan mengukuh, demikian juga Abu Jahal gagal melepaskan kebodohan dan niat jahatnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seakan tersedar tentang perlunya mencapai jalan tengah yang kiranya dapat menyelamatkan mereka. Mereka sebenarnya tidak menyatakan secara tegas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kebatilan. Akan tetapi keadaan mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Artinya sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, berada dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Kerana itu mereka melihat perlunya upaya berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama, iaitu mencari titik temu dengan baginda dengan cara meninggalkan sebahagian urusan agama yang mereka meyakini dan menuntut Nabi melakukan hal yang sama. Mereka kira dengan cara ini mereka akan meraih kebenaran jika memang apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Sampai ke tahap yang seterusnya, bila tak berjaya, mereka buat rundingan yang kedua, iaitu mereka nak meninggalkan sebahagian agama mereka dan mereka akan minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tinggal sebahagian agama. Maka Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza Al-Walid bin Mughirah Umayyah bin Khalaf serta Al-As bin Wa'il As-Sahmi merupakan orang yang berpengaruh di tengah kaum mereka. Satu ketika mereka menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah melakukan tawaf di Kaabah. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad. Dia halang Nabi tengah tawaf, lalu dia kata, wahai Muhammad, biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah dan engkau sembah apa yang kami sembah. Kami sembah apa yang kamu sembah, kamu pun sembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat berkongsi dalam menjalankan urusan ini. Jika yang engkau sembah lebih baik daripada yang kami, bererti kami telah mengambil bahagian kami darinya. Demikian pula jika apa yang
kami sembah lebih baik daripada apa yang engkau sembah, maka bererti engkau telah mendapatkan bahagianmu daripadanya. Rekahnya begini. Kita gini Muhammad, mu sembah apa yang aku sembah, aku pun sembah apa yang kamu sembah. Kalau agama kamu betul, maka kurang-kurang kami pun sembah apa yang kamu sembah, kamu dapat bahagian. Tapi kalau agama kami betul, kamu pun sembah apa yang kami sembah, kamu pun dapat bahagian. Kita sembah belaka lah kira-kira. Mudah tu. Dia tak faham. Dan sebahagian daripada masyarakat hari ini masih juga lagi tidak faham. Dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kefahaman kepada kita bagaimana layaknya kita memahami surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun yang diturunkan selepas daripada peristiwa. Apa kata Allah bila Nabi diberi tawaran gitu? Allah jawab. Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyad. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Agama ni benda tak boleh nak campur. Agama ni suatu benda yang tidak boleh bercampur. Sekiranya kita memasukkan sesuatu akidah yang lain tidak dalam agama, atau akidah yang kepercayaan yang merosakkan agama, maka yang jadi bukanlah campur, tapi yang jadi ialah salah satu daripadanya dikira. Orang yang salat, dalam masa yang sama dia mendatangi tukang sihir. Dia tak jadi orang yang salat dia sihir dah. Sama ada dia jadi mukmin ataupun dia jadi kafir. Dua tu agama ni bagai tak cap. Boleh faham? Seorang penyembah jin, pemuja, memakai tangkal azimat dan seumpamanya. Nabi kata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jampi serapah yang tidak syar'iyah, tangkal azimat dan juga tiwalah. Tiwalah ni sebagai sejenis sihir untuk memisahkan suami isteri. Maka Nabi kata itu syirik. Siapa yang mendatanginya, dia salat, dia mendatangi sihir. Dia tak campur. Jadi kurang dah. Apabila berkaitan dengan akidah, maka dia merosakkan iman. Agama ni tak campur. Melainkan maksiat kepada Allah itu mengurangkan iman. Maksiat boleh mengurangkan iman. Tapi kalau akidah kepercayaan kesyirikan, itu memansuhkan, menghapuskan iman. Mungkin sembah Tuhan lain, dia tak jadi sebagaimana yang diimpikan oleh kaum Quraisy. Kamu sembah Tuhan aku sembah Tuhan kamu. Kalau Tuhan kamu benar, aku pun pernah sembah dia. Kalau Tuhan aku benar, kamu pun pernah sembah dia. Akhir sekali menjumpa akhirat, pernah sembah dia. Tak jadi gitu. Dia nak iman kepada Allah al-khalis, al-imanul khalis, iman yang suci, yang sempurna, yang bersih daripada sebarang bentuk kesyirikan kepada Allah. Itu maksud lakum dinukum waliyadin. Mari perlembagaan lain selain daripada agama Allah, tak. Sebab itu boleh merosakkan agama. Mari pergantungan lain selain daripada Allah, tak. Sebab itu boleh merosakkan agama.
Jadi bila kafir ini tawar kepada Nabi begitu, Allah jawab dengan surah Al-Kafir. Jadi kita hari ini nampak macam mana stand orang mukmin dengan kafir. Dia tak boleh. Kita dengan mereka agama lain. Kita boleh buat baik dengan mereka, tapi jangan mengambil kepercayaan mereka diserapkan masuk ke dalam kalbu. Ni bulan Februari, 14 Februari, perayaan Kristian merayakan kematian Saint Valentino, padri Kristian yang dibunuh kerana cinta yang terlarang. Dia merupakan perayaan Kristian. Tiba-tiba anak muda kita sambut dia. Apa jadi? Boleh jatuh kepada merayakan sesuatu yang bukan daripada agama dan hukumnya haram, bahkan takut-takut boleh menyebabkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana membesarkan sesuatu selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala laksanakan. Sebagaimana sebahagian daripada sebelum ni kita dah sebut, merayakan Christmas. Pergi ke orang kafir, salah sebut dia Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Bunyi lil bunyi. Oh, nampak hebat. Tapi tidak kerja kita orang Islam nak ucap selamat raya pada dia. Tama-tama Valentine, anak-anak muda kita sekarang ini tengok hebat dalam internet. Dua-dua, sama ada penentang dan juga penyokong. Dua-dua. Kalau nak sambut katalah gajah rimau, dia nak sambut juga. Nak warna moga cinta dia telah membutakan hati dan juga akal dia. Yang dia tahu saat tu nak berkasih sayang dengan kekasih dia. Hak dia cinta tu haram ke? Sambut pula Valentine 2 kali haram. Kita kena kata, ajar kepada anak kita, remaja kita, lakum dinukum waliyadin. Kita ada kebanggaan dengan Islam. Apa yang sudah ada dalam Islam sudah mencukupi bagi kita untuk bahagia dan bergembira di dunia bahkan di akhirat. Tak perlu nak ambil benda orang lain untuk mengindahkan hidup kita. Saya dah cerita kat budak-budak sekolah tadi, cerita yang sama. Lepas tu dia kata, apa hukum dah lain? Boleh tak kita nak sebut selamat hari lahir kepada orang pada saat hari lahir dia? Saya kata, kalau kita hanya sebut selamat, semoga panjang umur waktu hari lahir dia, maka kita telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para salafus salih. Sebab doa panjang umur ni bukan setakat pada hari lahir, tiap-tiap hari kena minta. Dia tanya, hari ibu macam mana Ustaz? Siapa yang sayang pada ibu dia pada hari ibu, maka dia telah melanggar sunnah Rasul. Sebab tiap-tiap hari adalah hari ibu. Kita menghormati ibu kita, menghormati ayah kita, menghargai umur kita pada setiap hari, kerana Allah membangkitkan kita daripada mati setiap hari. Apa yang kita kata bila bangkit daripada tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Bila pula kamu mati? Tidur. Tidur itu sebahagian daripada kematian. Bila kita bangkit daripada tidur, itulah tanda kesyukuran kita dengan doa kepada Allah. Dan setiap hari adalah hari lahir kita. Setiap hari adalah hari kita dilahirkan kembali, dihidupkan kembali selepas dimatikan. Jadi tak ada tunggu tarikh kita lah. Setiap hari ni pun kita kena bersyukur bahawa umur kita masih panjang dan kita kena menghabiskan usia kita dalam amal yang salih. Baik, kena faham. Lakum dinukum waliyadin. Dan lahir daripada konsep ini dia panggil al-wala wal-bara. Pernah dengar konsep al-wala wal-bara? Al-wala wal-bara ialah al-wala bermaksud bergabung dengan Allah atau berada bersama dengan agama Allah. Al-bara ialah maksud berlepas diri. Berlepas diri daripada agama selain daripada Allah
dan perkara-perkara yang Allah berlepas diri daripadanya, maka kita turut berlepas diri. Kesyirikan, Allah marah, kita lari daripada syirik. Kemaksiatan, kita berlepas diri daripadanya. Bila berkait dengan agama, kita bergabung dengan agama Allah. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, aku tak campur. Waliyadi, dan bagi aku ada agama. Marilah fitnah sama soal agama, inilah jawapan kita. Kita baca banyak dah, tiap-tiap hari kita baca. Kuliah ni Allahu Akbar. Sentiasa kita baca. Kuliah ni baca semua. Tapi sejauh mana kita memahami maksud lakum dinukum waliyadi? Itu belum lagi emas, belum lagi kukuh dalam hati dan juga keimanan kita. Sebab tu didiklah anak-anak kita memahami sirah Nabi dan juga apa maksud jawapan Allah dengan surah Al-Kafirun terhadap orang Quraisy. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abd bin Humaid dan juga yang lainnya mengeluarkan daripada Ibnu Abbas bahawa Quraisy berkata, andai kata engkau usap Tuhan-Tuhan kami, nescaya kami akan menyembah Tuhan kami. Dan Ibnu Jarir mengatakan dari Ibnu Abbas bahawa orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah, kamu sembah Tuhan kami selama setahun, kami akan sembah Tuhan kami selama setahun. Ya, begini semua. Maka turunlah surah Al-Kafir yang menyatakan stand kita berhadapan dengan agama selain Islam. Kita kena ingat kita ada kemuliaan dalam agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Tak ada orang lain melainkan Islam. Kalau ada orang lain datang mencari kemuliaan selain daripada Islam, pasti dia akan jatuh terhina. Disebabkan innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah secara seluruh. Maka berbangga dan berpegang teguhlah dengan agama kita, kerana sesungguhnya kita berada di atas kebenaran. Dan berlepas dirilah, jauhkan diri daripada agama-agama amalan selain daripada agama Islam, kerana sesungguhnya dia boleh merosakkan iman dan agama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila kita ringkaskan bacaan kita, insya-Allah kita akan habiskan bab ni pada malam ini. Apabila mereka gagal dalam masalah itu, mereka cuba pula berunding dengan cara lain, iaitu mereka mahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan beberapa perubahan yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa hak ni, bawa hak lain selain daripada itu. Hak ni berat sangat, bawa hak sikit-sikit. Ubahlah sikit-sikit. Ubahlah agama kamu supaya tidak menjadikan banyak beza antara agama kami dan agama kami. Apa kata mereka? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yunus ayat 15. I'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Datangkan Quran lain selain daripada ini, atau ubahnya. Ubah Quran. Jangan cela Tuhan kami. Jangan kata kami tak betul. Jangan begitu dan begini. Ubah Quran. Lembutkan sikit. Maka Allah, sekali lagi Allah menjawab rundingan mereka. Allah kata dalam surah Yunus ayat yang ke-15, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tak boleh nak ganti. In attabi'u illa ma yuha ilayya.
Aku buat ni ialah apa yang aku sampaikan. Aku ikut apa yang diwahyukan kepada aku. Tak ada kuasa bagi aku untuk ubah. Quran ni bukan daripada aku. Quran ni daripada Allah. Dan sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yakni kiamat. Aku pun takut kalau aku ubah, aku takut pada hari akhir. Dan inilah jawapan yang kita juga kena kata kepada orang-orang yang memusuhi agama Islam. Janganlah begitu, sikit-sikit tak boleh buat, sikit-sikit orang tu tak boleh, sikit-sikit orang ni tak boleh. In attabi'u illa ma yuha ilai. Bukan masalah kita, bukan maksud kita untuk bersengketa dah. Tetapi agama adalah agama. In attabi'u illa ma yuha ilai. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan kepada kita. Bila kita katakan bahawa tidak boleh menyambut sambutan begitu dan begini yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud kita untuk bersengketa. In attabi'u illa ma yuha ilai. Itu adalah sekadar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Agama adalah agama, dia tidak berubah, dia tidak boleh diubah sesuka hati kita. Jadi apabila dalam keadaan tersebut sekali lagi ditutup pintu rundingan, akhirnya mereka tidak boleh lagi untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila semua perundingan gagal, maka mereka pun bingung, tak tahu nak buat macam mana. Sehingga bangunlah, bangkit seseorang daripada mereka, iaitu An-Nadhr bin Harith. Dia kata, wahai kaum Quraisy, demi Allah, sungguh urusan kalian pada saat ini tak ada dah jalan keluar. Sekarang ni tak ada dah jalan keluar bagi masalah kamu. Dulu waktu Muhammad muda, dialah yang kalian paling redai. Dialah paling jujur ucapannya. Dan kalianlah yang paling mengagungkan kata-katanya sebagai Al-Amin, dia Muhammad. Sehingga saat kalian melihat uban tumbuh di kedua belah kepalanya, nampak uban sikit, maka kalian katakan dan membawa apa yang datang kepada kalian, baru kamu kata Muhammad ni ialah tukang sihir. Dia kata, demi Allah, Muhammad bukan tukang sihir. Kita kenal macam mana tukang sihir, hembusan-hembusan mereka, ikatan-ikatan, simpulan-simpulan mereka. Kita kenal macam mana orang tukang sihir. Muhammad bukan tukang sihir. Kamu katakan pula Muhammad adalah dukun, bomoh. Kita kenal macam mana bomoh, jampi serapahnya, kumat kambingnya, kita kenal. Dan bukan Muhammad sedemikian. Lalu kamu katakan Muhammad itu tukang syair. Sesungguhnya kita juga kenal bahawa Quraisy ni adalah orang yang paling mahir syair. Kita tahu bahar, rajaz, hajaz, kita tahu lengguk-lengguk syair. Tapi yang Muhammad bawa bukan syair. Lalu kamu katakan Muhammad adalah gila. Kita tahu Muhammad bukan gila, sebab kita kenal bagaimana sifatnya orang gila. Bagaimana dia kerasukan, bagaimana dia was-was, bagaimana ketercekikan dalam kegilaan bagi orang yang gila. Kita kenal. Dan Muhammad tak ada benar. Wahai Quraisy, dia kata, perhatikanlah urusan kalian. Demi Allah, kalian menghadapi masalah yang serius. Bila mereka buntu, akhirnya mereka pergi jumpa dengan Yahudi di Madinah. Pergi jumpa di Yahudi Madinah. Tolong bagi tuan penasihat 25%. Tolong bagi tuan penasihat. Kami dengan urusan Muhammad tak boleh nak buat apa. Kami buntu dengan urusan Muhammad.
Tolong bagi kepada kami jalan keluar. Pergi tanya mana pendeta Yahudi di Madinah. Apa jawab Yahudi? Dia kata apa? Tanyakan kepada Muhammad 3 perkara. Kalau dia boleh jawab, maka pastilah dia Nabi yang diutuskan. Kalau dia betul, mengikut dia, maka dia Nabi. Kalau dia tak jawab, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. Gitu je, boleh jawab. Mu tanya aku urusan Muhammad, mu balik tanya Muhammad 3 perkara. Kalau Muhammad boleh jawab, maka dia Rasul, ikut dia. Kalau Muhammad tak boleh jawab, maka dia pendusta. Apa dia? Yang pertama, tanyakan kepadanya sekelompok pemuda yang sudah pergi pada masa lampau. Kisah pemuda-pemuda yang berlaku pada zaman silam. Ada satu kisah. Tanya dia, apa kisah? Kisah pemuda-pemuda. Apa dia? Yang kedua, tanyakan dia tentang kisah seorang lelaki yang berkelana mengembara di dunia dari timur ke barat. Tanya dia, siapa dia? Kalau boleh jawab, dia jawab. Yang ketiga, tanyakan dia tentang roh. Apa itu roh? Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia nanti. Kemudian An-Nadhar bin Harith sampai ke Madinah, sampai ke Mekah balik. Dia pun, dia kata, kami datang kepada kalian membawa pemisah antara kita dengan Muhammad. Ada dah jalan keluar. Aku ada soalan nak tanya ke Muhammad. Lepas ni dia tak boleh jawab. 3 soalan. Antara pemisah antara kita dengan Muhammad. Kemudian mereka pun pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya tu, selepas beberapa hari turunlah surah Al-Kahfi. Jawapan soalan tadi, soalan yang pertama ialah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Soalan yang kedua, lelaki yang mengembara timur dan barat, itulah kisah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan cerita, maka ceritalah kisah Dzulqarnain. Ashabul Kahfi pun panjang lebar, Dzulqarnain pun panjang lebar. Tinggal soalan ketiga tentang ruh. Maka turun dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu tentang ruh melainkan sedikit. 3 jawapan semua dijawab oleh Nabi. Tetapi itulah dia orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Apabila Nabi menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran, wahyu turun kepada Nabi memberi jawapan, apa jadi kepada Quraisy? Mereka tetap tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita katakan mereka ini bertanya bukan nak tahu, tetapi dengan kesombongan dan kedegilan, hanya suka untuk berdebat tapi tidak suka menerima kebenaran. Dan kita minta jauh daripada sifat ini. Sebab inilah sifat yang menjatuhkan iblis ke dalam neraka Allah. Sebab apa? Kesombongan, takabur, aba wastakbara, tidak menerima kebenaran, takabur, maka menyebabkan iblis jatuh dalam neraka. Sebagai orang yang beriman, hati kita, iman kita mesti tunduk dan patuh kepada wahyu Allah. Apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari As-Sunnah, sami'na wa ata'na. Tunduk dan ikut apa yang diperintahkan. Akhirnya orang-orang Quraisy memilih kekufuran dari beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka selepas daripada itu, mereka mula memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Abu Talib menghimpunkan keluarga Nabi dan buat perjanjian. Mereka melindungi Nabi sehingga berkumpul di satu tempat. Mereka mengikat janji di Kaabah untuk sama-sama melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Mereka nak menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu berlakulah kisah, iaitu pemboikotan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ini diboikot oleh kaum Quraisy di Mekah. Dan kisah itu insya-Allah kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekadar itulah dulu untuk pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.